kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Baginda memperlama duduknya hingga hampir sama lamanya dengan sujudnya. Yamkuthu hatta yaqul al-qail qad nasiya. Kadang-kala baginda diam lama sampai ada orang yang menyangka baginda telah lupa. Maka hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Rasulullah SAW apabila duduk dengan tumak nina, ia memperpanjangkan duduknya. Dan terdapat doa-doa dan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW semasa kita duduk. Dan di antara doa-doa dan zikir-zikir yang kebiasaannya yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan sewajarnya kita tiru agar solat kita mengikut sunnah, ialah zikir-zikir tersebut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, lindungilah aku, angkatlah darjatku, berilah aku petunjuk, jadikanlah aku sihat dan berilah aku rezeki. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Dan ada juga zikir ataupun bacaan doa yang berbunyi Allahumma gfirli. Ishaq bin Rahawih mengatakan bahawa bacaan ini boleh dibaca sebanyak mungkin, yakni 3 kali, 5 kali dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa di antara cara tumak ninah dalam membaca doa ataupun zikir yang lebih panjang sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi boleh juga diulang-ulang menjadi panjang sebagaimana yang dijelaskan oleh Ishaq bin Rahawih tadi. Satu lagi yang perlu diberi perhatian dengan serius dan perlu diamalkan, iaitu meletak tapak tangan ketika duduk ialah di atas lutut, seolah-olah mencengkam lutut. Ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan cara yang saya jelaskan ini. Malah kalau kita lihat, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang amat kuat yang memerintahkan kita agar berbuat seperti itu. Perbincangan kita yang seterusnya ialah memahami cara bangun daripada sujud ataupun bangkit daripada sujud. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan cara-cara bangun daripada sujud. Sebagaimana kita dapat fahami daripada penjelasan para ulama yang muktabar, di antaranya ada yang mengatakan ataupun menjelaskan kepada kita, cara baginda hendak bangkit, yang dibangun dari sujud, ialah duduk seketika, yang ini berehat seketika. Dan kemudian bangun dengan bertumpu kepada tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. Dan terdapat hadis yang mengajar kita ataupun menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bangkit daripada sujud. Yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ih. Baginda duduk tegak, iaitu duduk di atas telapak kaki kirinya dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan. Kemudian ahli fiqh menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang mudah dipahami, iaitu penjelasan yang berbunyi, di kalangan ahli fiqh, duduk seperti mana yang dijelaskan oleh hadis, iaitu dinamakan duduk istirahat, jalsatul istirahat. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun berkata demikian. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikut sunnah Nabi SAW dan tidak mahu menyalahinya. Begitu juga bin Baz rahimahullah menjelaskan kepada kita, sebagaimana beliau menegaskan di dalam kitabnya, ia berkata, kemudian duduk, iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk di antara dua sujud, dinamakan duduk istirahat, dan ia sunnah menurut qaul yang paling sahih. Jika meninggalkannya tidak ada kesalahan dan tidak ada zikir atau doa ketika duduk istirahat. Kemudian ada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika ingin bangun, iaitu dengan cara ajin. Ajin ataupun ta'jin, iaitu menekan ketika ingin bangun, sambil mengepal tangan, kemudian ditekan, maka terus bangun. Cara ajin adalah dua.
sama ada mengepal, ditekankan ke tanah, ataupun dengan meluruskan tangan dihadapkan ke kiblah, juga menghadap kiblah, kemudian terus bangun. Yang ini maksud saya, tangan dihadapkan ke kiblah, terus bangun. Cara-cara ini terdapat hadis yang berbunyi, kana ya'jinu fi ssalati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Baginda melakukan ajin ketika solat, iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya. Yakni ajin bertumpu kepada kedua tangannya, sama ada diluruskan seperti ini menghadap kiblah, ataupun dikepal seperti ini, sama ada dihadapkan kiblah seperti ini ataupun seperti ini. Jadi cara-cara yang paling benar cara ta'jin adalah yang mengepal tangan, sama ada seperti ini menghadapkan kiblah atau seperti ini. Inilah yang paling kuat hadisnya, dan cara ta'jin ini sudah ditinggalkan oleh ummah, sehingga dinamakan hadis ini hadis yang matrukah. Jadi saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah ini supaya menghidupkan sunnah ta'jin ataupun ajin dengan cara mengepal, sama ada bangun sampai mengepal seperti ini ataupun yang seperti ini. Tentang ajin, terdapat juga penjelasan dari Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya yang berbunyi, Nabi bangkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa bertumpu pada tangannya adalah hadis palsu. Semua hadis yang maksudnya seperti itu adalah hadis lemah. Perkara ini boleh kita lihat di dalam kitab Sifat Solat Nabi oleh Al-Albani ataupun dalam Ad-Da'ifah yang juga ditulis oleh beliau. Dimaksudkan berdiri seperti anak panah ialah berdiri yang tidak menumpukan tangan ke tanah ataupun tidak menekankan tangan ke tanah sebelum berdiri. Jadi cara menumpukan adalah dengan cara ajin, yakni menekan ke tanah dengan cara membuka ataupun dengan cara menggenggam. Jadi hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bangun tanpa menekan ataupun menggenggam tangan menekan seperti ini atau membuka yang dinamakan ajin, itu adalah hadis yang palsu. Jadi hadis yang mengatakan Rasulullah bangun terus tanpa meletakkan tangannya ke tanah ataupun ke lantai dengan cara seperti ini, membuka jari-jari tangan menghadapkan ke kiblah ataupun menggenggam seperti ini, maka hadis yang mengatakan Rasulullah SAW tidak berbuat seperti itu, maka hadisnya adalah hadis yang palsu. Maksudnya, hadis yang tidak menekan terus bangun itulah dinamakan seperti bangunnya orang yang solat seperti anak panah. Jadi di sini tuan-tuan, puan-puan, lakukanlah ajin atau ta'jin, iaitu dengan menekan, cara mengepal, seperti ini menghadapkan kiblah, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini. Itulah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan lakukan solat seperti bangun anak panah. Setelah itu, berdiri di rakaat yang kedua. Rasulullah SAW setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua, baginda terus membaca Al-Fatihah tanpa menunggu ataupun melengah-lengahkannya. Ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan keadaan Rasulullah SAW setelah berdiri di rakaat kedua. Kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi ar-rak'atil thaniyah wastaftaha bilhamdulillah wa lam yaskut. Ketika telah berdiri pada rakaat kedua, Nabi SAW memulakan dengan membaca Alhamdulillah tanpa diam terlebih dahulu.